Dan pada ketika ini, kami akan beri fokus kepada potensi pemotongan kadar faedah oleh Fed pada 2024 dan bagaimana ini boleh mempengaruhi kedudukan ekonomi tempatan dari segi OPR dan juga nilai ringgit Malaysia. Saya mempersilakan Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Social Bank Muamalat Malaysia Berhad. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Bercakap mengenai FOMC, adakah FOMC mempunyai kecenderungan untuk turunkan kadar faedah pada tahun depan berdasarkan kita boleh cakap iaitu prestasi NFP pada Jumaat lepas. Bagaimana perkembangan ekonomi semasa mempengaruhi keputusan ini? Ya betul ya. Minggu lalu data utama yang diberi fokus adalah non-farm payroll, yang mana data tersebut telah pun melebihi paras jangkaan di kalangan para penganalisis ekonomi, yang mana rata-rata menjangkakan ianya mencapai pada paras 180,000, manakala keputusan yang sebenar adalah 199,000 pada bulan November. Disebabkan itu, kita dapat lihat reaksi pasaran keuangan agak lemah, terutamanya pasaran bond, yang mana kadar faedah ataupun kadar bond yield meningkat untuk tempoh matang 2 tahun dan juga 10 tahun bagi pasaran US Treasury. Namun apabila kita meneliti angka tersebut, walaupun dia menunjukkan peningkatan, namun ianya banyak disumbangkan oleh kembalinya para pekerja yang pada beberapa bulan yang lalu telah pun mengamalkan mogok di beberapa sektor, terutamanya di sektor pengangkutan ataupun sektor otomotif dan juga sektor hiburan. Dan dilaporkan oleh pihak Bureau Labor of Statistics menunjukkan bahawa mogok tersebut telah pun berakhir pada Oktober bagi sektor otomotif, terutamanya company ataupun syarikat seperti Ford dan juga General Motors, yang mana telah mengembalikan para pekerja sekitar 25,300 pekerja yang telah mula kembali bertugas pada bulan November yang lalu. Begitu juga di sektor hiburan, menunjukkan sekitar 16,000 pekerja yang telah kembali mula bekerja apabila mereka menamatkan mogok pada 11 November yang lalu. Justru angka ini saya lihat telah pun memberi satu gambaran yang agak kurang tepat, yang mana trend yang sebenar adalah pasaran pekerjaan di Amerika Syarikat masih lagi menunjukkan trend yang softening ya. Tapi ialah disebabkan sedikit gangguan, ianya seolah-olah memberi orang kata tu false impression terhadap situasi sebenar dalam pasaran pekerjaan di Amerika Syarikat. Jadi saya rasa ini merupakan satu titik tolak yang utama bagi pihak Fed apabila mereka mula bermesyuarat pada 12 Disember nanti. Daripada ataupun keadaan situasi yang telah dikongsikan Dr. Afzal Nizam mengenai prestasi ekonomi di Amerika Syarikat, kita nak lihat kepada implikasi kepada potensi pemotongan kadar oleh Fed terhadap OPR di Malaysia terutamanya. Bagaimana hubungan di antara tindakan Fed dan OPR dapat memberi kesan terhadap keadaan ekonomi negara? Okey, dia punya kaitannya adalah ekonomi negara Malaysia ni sangat terbuka dan orang kata tu apa sahaja yang berlaku di luar sana pasti akan memberi kesan langsung kepada ekonomi negara. Dan saya melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan ekonomi Amerika Syarikat mempunyai hubung kait yang positif. Yang mana kalau kita melihat koefisien ataupun perkali correlation ataupun hubung kaitnya tu sekitar 70%, bermaksud sebarang bentuk perubahan dalam angka GDP ataupun KDNK di Amerika Syarikat sudah pasti akan memberi kesan langsung kepada ekonomi negara Malaysia lah. Dan kebiasaannya apabila pihak Fed mula menurunkan kadar faedah mereka, ini bermakna ekonomi di Amerika Syarikat mula menunjukkan tanda-tanda yang lemah. Jadi itulah apa kata tu channel ataupun saluran yang mana dasar monetary negara itu dilihat agak orang kata tu mengikut trajektori yang ditunjukkan oleh pihak Fed. Tapi ianya adalah banyak berkait rapat tentang struktur ekonomi negara, yang mana kita sedia maklum ekonomi luaran tu sangat memberi kesan utama kepada ekonomi negara, dan ini sudah pasti akan beri kesan kepada bagaimana dasar itu dilaksanakan bagi memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mampan bagi tahun 2024. Jadi bagaimana perubahan dalam kadar faedah ataupun potensi pemotongan ini boleh mempengaruhi kestabilan nilai ringgit negara? Baik, seperti yang kita sedia maklum, pada tahun ini nilai mata wang ringgit banyak dipengaruhi oleh dolar Amerika Syarikat, dan berdasarkan kajian pun memang sumbangan daripada
dolar Amerika Syarikat kepada perubahan nilai mata wang ringgit itu sangat signifikan ya. Dan ini amat berkait rapat juga tentang prospek kenaikan kadar faedah, yang mana kita sedia maklum kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat begitu signifikan, dan ini orang kata tu merubah corak pattern ataupun pola aliran dana asing, dan ini memberi sokongan kepada nilai mata wang US dollar. Namun situasi mungkin bakal berubah sekiranya pihak Fed mula mengambil pendirian seperti begitu orang kata tu berhati-hati dalam melaksanakan dasar monetary mereka, dan mungkin juga terdapat tanda-tanda mereka bakal merubah fokus mereka daripada inflasi kepada fokus kepada pertumbuhan ekonomi. Sekiranya naratif ni mula berlaku dan mula menunjukkan kesannya, saya rasa nilai mata wang dolar akan mula melemah, dan ini akan memberikan kesan langsung yang positif kepada mata wang ringgit pada tahun 2024 nanti. Keputusan Fed dan kita lihat potensi impaknya kepada OPR ringgit. Jadi bagaimana keputusan ini juga mempengaruhi pelaburan asing di Malaysia? Adakah terdapat kaitan antara kebijakan moneter Amerika dan aliran modal ke negara ini? Sudah pasti, kerana kalau kita lihat pola ni pergerakan kadar faedah di Amerika Syarikat, pergerakannya begitu drastik, begitu orang kata tu meruap. Kalau katakanlah mereka mula menurunkan kadar faedah, kebiasaannya mereka akan menurunkan kadar faedah dalam keadaan yang cepat. Dan ini kalau kita bandingkan dasar monetary yang dijalankan oleh pihak Bank Negara Malaysia, mereka ini sangat berhati-hati apabila mula merubahkan kadar OPR. Ini memberikan orang kata tu suatu impression bahawa kadar faedah di Malaysia mungkin akan bersifat lebih kompetitif pada masa akan datang, dan ini akan membantu dalam menyokong nilai mata wang ringgit pada tahun hadapan nanti. Jadi apa langkah-langkah yang boleh diambil ataupun perlu diambil oleh Malaysia untuk menghadapi potensi perubahan dalam dasar moneteri Amerika Syarikat dan kesannya terhadap ekonomi domestik? Saya rasa kalau kita lihat berdasarkan kajian hubungan antara mata wang ringgit dan juga pelabur asing dalam pasaran equity dan pasaran bond, ia amat berkait rapat. Jadi kalau kita melihat dua perkara ini jelas menunjukkan bahawa dasar untuk orang kata itu menunjukkan keseriusan dalam reformasi ekonomi itu penting, dan ini akan pasti meningkatkan kredibiliti para orang kata itu pentadbir kerajaan, dan ini akan orang kata itu menaikkan minat belian oleh para pelabur asing ke dalam aset-aset di Malaysia seperti pasaran equity dan pasaran bond. Saya rasa menumpukan kepada reformasi ekonomi itu adalah satu perkara yang perlu dilaksanakan bagi menunjukkan keseriusan mereka untuk memastikan ekonomi negara ini akan sentiasa berdasar pada masa akan datang. Itu saya rasa pendekatan yang lebih baik berdasarkan apa yang kita lihat trend di dalam aliran mata wang ataupun aliran modal berdasarkan pasaran bond dan pasaran equity. Jadi adakah terdapat elemen-elemen lain dalam perbincangan mengenai FOMC dan potensi pemotongan kadar yang perlu diberi perhatian khusus oleh pemimpin ekonomi dan kewangan Malaysia? Mungkin kita melihatlah bagaimana cepatnya mereka berubah fokusnya tadi tu. Kalau sebelum ini mereka sangat mementingkan isu berkait rapat tentang inflasi, namun kadar inflasi di Amerika Syarikat masih lagi berada di paras yang melebihi sasaran mereka, iaitu 2%. Jadi mungkin satu perkara yang perlu kita lihat adalah risiko inflasi itu sendiri, dan ini banyak orang kata tu disumbangkan oleh faktor luaran dan juga faktor dalaman. Kalau di Malaysia ni saya kira faktor dalamannya adalah perubahan dasar kita sendiri berkenaan dengan terutamanya dasar berkenaan dengan subsidi, terutamanya subsidi berkait rapat dengan minyak, dan juga dasar berkenaan kawalan harga. Jadi ini merupakan satu titik yang perlu diberi perhatian untuk melihat trajektori inflasi pada masa akan datang. Dan saya kira itu juga akan beri kesan kepada bagaimana dasar monetary itu ditadbir pada tahun yang berikutnya. Doktor, berbagikan 2 minit. Terakhir sekali, bagaimana kerjasama antara institusi kewangan Malaysia dan global dapat dikukuhkan untuk mengelakkan risiko yang mungkin timbul akibat perubahan dalam dasar monetary global? Saya rasa mungkin dari segi perkongsian maklumat tu boleh dilaksanakan dengan lebih baik lagi supaya kita faham berkenaan dengan trend dalam perubahan dalam aliran modal. Dan saya kira pihak Bank Negara juga begitu berhati-hati dalam melaksanakan aktiviti
campur tangan mereka dalam pasaran mata wang, dan ini jelas kita dapat lihat result antarabangsa Bank Negara Malaysia masih lagi berada dalam paras yang sihat, iaitu pada paras 112 bilion yang terbaru. Jadi saya kira dengan adanya perkongsian maklumat, dengan ada kerjasama di antara pelbagai di kalangan bank-bank pusat di peringkat rantau Asia, saya kira situasi pergerakan modal asing yang meluap ini mungkin dapat kita pantau dan dapat orang kata itu merencana sebarang bentuk langkah bagi memastikan risiko kesan volatility oleh pasaran mata wang ini dapat dikekang. Baik, kita sudah hampir mengakhiri 2023, sudah tentu banyak aspek yang perlu diberi teliti seperti yang telah dikongsikan oleh Doktor. Bagaimanakah ramalan The Fed untuk tahun 2024 dan bagaimanakah ia memberi impak terhadap ekonomi tempatan terutama daripada segi OPR, ringgit dan pelbagai lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan semua ini akan kami rangkukan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani.